Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak habis lagi cerita nepotism. Pandangan demi pandangan dari pelbagai pihak tentang nepotism. Yang terbaru, Rafizi Ramli sebelum ini bila beliau sebagai seorang pembangkang, beliau cukup hebat dalam berterus terang dalam mengatakan kebenaran. Dia kata ia, tidak, beliau kata tidak. Namun setelah berada di dalam kerajaan menjadi seorang menteri, Rafizi dilihat mengendurkan keberanian beliau untuk berkata benar. Ya, saya baca 2-3 kali kenyataan yang dibuat Rafizi Ramli. Beliau pun tidak bersetuju nepotism ini. Namun beliau berlapik, kata beliau lagi, nepotism ini perlu dielakkan di masa hadapan. Kenapa nak cerita masa hadapan? Sedangkan perkara itu baru berlaku di negara kita. Kalau masa hadapan perlu dielakkan, bererti masa kini juga pun perlu dielakkan. Tak betul ke? Tak gitu ke Rafizi Ramli? Cuma ya, kita faham bila dah jadi menteri ini kena ikut bos lah. Bos dah lantik, nak kata apa lagi. Namun sebagai seorang pemimpin muda, pemimpin masa hadapan, Rafizi perlu berani berkata benar walaupun pahit. Bukannya nepotism ini perlu dielakkan di masa hadapan, namun perlu dielakkan juga di masa kini. Kerana itu antara agenda perjuangan reformasi. Bertahun-tahun bercakap tentang kronisma, tentang nepotism, namun kini mereka yang melakukannya. Yang kedua, Perdana Menteri membuat kenyataan terbaru baru-baru ini tentang kononnya Perdana Menteri yakin Nurul Izzah tidak akan menyalahguna kuasa dan kedudukan beliau sebagai penasihat untuk membolot kekayaan. Itu keyakinan bapa Nurul Izzah lah. Namun keyakinan ini tidak boleh berlandaskan cakap mulut. Begitu juga kalau kita semua masih ingat ketika kritikan Tun Dr. Mahathir terhadap Najib Razak. Begitu juga dengan Rafizi Ramli mengkritik Najib Razak sejak 2015-2016 dulu. Penyokong-penyokong Najib Razak juga bercakap perkara yang sama. Oh, kononnya Najib Razak tak mungkin menyalahguna kedudukan beliau untuk menyamun dan menyangak. Namun kita rakyat Malaysia semua dah tahu keputusan daripada Mahkamah Persekutuan tentang kes SRC. Sekarang rakyat Malaysia tengah tunggu pula perbicaraan 1MDB. Jadi perkara tak mungkin, benda itu belum berlaku. Jadi tak perlulah kita bercakap. Tak perlulah kita mengambil risiko dengan melantik anak kita sendiri. Kemudian kita terpaksa mengulas perkara ini setiap hari untuk menegak benang yang basah. Saya berjumpa dengan beberapa rakan-rakan saya yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Kata mereka, nepotisme ini dapat gaji ke, tak dapat gaji ke, dapat allowance ke, tak dapat allowance ke, claim ke, tak claim ke, tetap nepotism. Jadi, fakta tetap fakta. Kenapa kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin, terutamanya PKR yang melaung-laungkan reformasi itu, menentang kronisma, menentang nepotism, tetapi bila sudah menjadi kerajaan, semua perkara itu sudah U-turn 360 darjah. Rakyat Malaysia mengkritik kerana rakyat Malaysia sayangkan negara. Kami kritik ni kerana kami sayangkan negara kami, bukan kami benci. Bagi saya, kerajaan perpaduan ini ya sudah dibentuk. Jadi fokus, tumpukan perhatian
untuk memulihkan semula negara, memulihkan semula ekonomi, kos sara hidup yang dilihat semakin hari semakin tinggi, banyak perkara yang belum mampu diselesaikan, daripada nak menghadap melayan kesilapan sendiri. Tentang nepotisme ini tak habis-habis pemimpin-pemimpin kerajaan terpaksa mengulas tentang perkara itu. Ini bukan masa untuk melakukan kesilapan kemudian terpaksa mempertahankan kesilapan, sedangkan itu semua boleh dan mampu dielakkan. Kepada pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kerajaan kini, cukuplah. Dah buat silap, mengaku saja silap, minta maaf, tarik balik pelantikan-pelantikan tersebut. Cukup dah. Dah ada penasihat yang begitu hebat, Tan Sri Hassan American, yang cukup hebat sebagai penasihat. Tak perlu lantik lagi anak sendiri pula sebagai penasihat. Dah ada Menteri Ekonomi yang cukup hebat dengan formula seperti Rafizi Ramli. Kenapa perlu ada lagi penasihat-penasihat lain? Takkanlah Perdana Menteri tak percaya Menteri Ekonominya sendiri? Cukuplah. Ya, gaji itu ada juga dulu ahli politik hebat menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor, ambil gaji RM1 je. Gaji RM1 je. Anda carilah siapa penasihat ekonomi Selangor tu, dia ambil gaji RM1 je. Jadi kepada Perdana Menteri yang merupakan Menteri Kewangan terbaik Asia satu ketika dulu kononnya, tak perlulah ramai-ramai penasihat-penasihat. Yang boleh elakkan. Belum terlambat lagi membatalkan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat. Jangan amalkan nepotisme. Jangan amalkan perkara-perkara yang Perdana Menteri sendiri yang tidak suka. Perdana Menteri sendiri yang memperjuangkan menentang nepotisme, menentang amalan kronisme. Jadi janganlah Perdana Menteri pula yang buat perkara itu. Kritikan kami, kritikan saya. Ada yang tak betul, saya kritik. Yang betul, saya akan menyokong. Kerana apa? Saya dan rakyat Malaysia sangat-sangat menyayangi negara tercinta ini. Malaysia, tanah tumpah darah kita.